Didik TV KPM. Daging korban ni murid-murid semua, dia bukan main suka-suka hati je ya. Dia ada pembahagian daging korban ni ya. Jadi senang nampak ni kan. Sangat jelas. Ustazah dah tulis besar-besar dah ni kan. Kalau tak nampak juga sila pakai spek ya. Okey. 1/3, 1/3, 1/3. Jadi maksudnya daging tu nanti mesti dibagikan kepada 3 bahagian. 1/3 tu disedekahkan kepada fakir miskin. Kita boleh katakan wajiblah ya, wajiblah disedekahkan kepada fakir miskin ya. Bahagian-bahagian ini. Yang pertama ni 1/3 ni wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Yang 1/3 lagi boleh dimakan, boleh. Dia tak wajib, tapi boleh dimakan oleh pihak yang berkorban. Contoh macam Syafiqah nak berkorban, 1/3 daging tu Syafiqah boleh makan boleh sendiri. Makan. Nak buat sate, nak masak apa, Sup. boleh, tak ada masalah ya. Dan anggota keluarga, maksudnya bukanlah Syafiqah je nak habiskan 1/3 tu. Banyak kan? Banyak tu kan, gemuk nanti kan. Jadi bolehlah anggota keluarga kan. Tapi yang 1/3 ni kalau Syafiqah tak makan daging. Kan cantik badan tu, kurus kan. Tak makan daging lah tu kan. Kan? Nak sedekah kepada fakir miskin, boleh. Tak ada masalah kan. Yang 1/3 ni dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya dan jiran. Maksudnya kadang-kadang 1/3 ni ada orang salah faham tau Syafiqah. Dia kata mesti bagi kalau orang kaya tak boleh ke dapat korban ni? Boleh daging korban ni. Maksudnya siapa-siapa je. Jiran tetangga ke boleh, kita boleh bagi ya untuk 1/3 ni. Tapi sebab apa kita dah bagi dah 1/3 yang wajib tadi kepada fakir miskin ya. Jadi faham ya Syafiqah pembahagian daging korban ni. Kita masuk pula SPM. Ni sukses kan? Okey. Jadi untuk pembagian daging korban ni, murid-murid semua, dia akan masuk dalam kata satu jugalah. Ya, jenis soalannya senarai isi. Jadi senarai isi ni, dia mestilah soalan fakta dan mestilah dihafal. Ya, kata tugas untuk soalan pembagian daging korban ni nyatakan atau senaraikan, dan kemahiran konstruk yang perlu murid-murid semua gunakan untuk menjawab soalan pembahagian daging korban ni mesti ingat dan faham. Kalau faham ni pembahagian dia ni, daging tu kena bahagi kepada 3 bahagian, memang sangat senang nak hafal. Sangat senang nak hafal. Jadi memang kena guna kemahiran yang Allah bagi ni ya. Jadi jangan sia-siakan. Dia kena hafal supaya anak-anak murid semua senang nak jawab soalan ni, kerana nampak je macam ni. Kenapa Ustazah cakap ni? Sebab banyak juga yang salah. Itu macam nak cekik ni. Jangan salah ya, jangan salah. Okey. Okey. Jadi teknik menjawab soalan senarai isi pembagian daging ni, 1 isi jawapan 1 markah. Biasanya dia akan tanya, memang dia kena bagi 3 jawapan lah ya. Jenis item dia, subjek respon terhad, ingat tu terhad. Jawapannya kena samalah macam apa yang Ustazah tulis tadi, sebab itu berdasarkan buku teks. Berikan senarai isi berdasarkan kehendak soalan dan sebaiknya gunakan ayat buku teks ya. Okey, senaraikan pembahagian daging korban 3 markah. Jadi, murid-murid semua, walaupun dia tak letak kat sini 3. Ada tak nampak perkataan 3? Tak ada. Ada ke? Ada ke nampak? Tak ada kan? Okay. Tapi sebab dia 3 markah, maksudnya dia kena bagi berapa jawapan? 3. Berapa jawapan? 3. Pandai. Okey, jadi siapa nak bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Ada nak bagi? Korang tak nak bagi? Silakan. Mungkin Jufri Ustazah. Sorry, saya. Najmi. Silakan Najmi. Okey. Jadi, pembagian daging korban ialah 1/3 dimakan oleh pihak yang berkorban dan ahli keluarga pihak tersebut. Dia dulu. 1/3 pula Ingat dia dulu. Boleh. Terus. Kemudian 1/3 disedekahkan kepada fakir dan miskin. Okey. Dan lagi 1/3 pula dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya ataupun jiran. Okey, very good ya. Jadi memang kalau boleh gunalah ayat buku teks tu. Jadi jangan cuba-cuba guna ayat yang lain, takut nanti jawapan awak mengelirukan. Ya, jadi kalau boleh memang guna ayat buku teks, barulah dapat markah yang kalau Ustazah baca tu dia senang nak bagi markah ya. Okey. Kemudian untuk pembagian daging korban ni dia ada juga berkaitan dengan hukum. Agihan daging korban tu. Yang pertama,
untuk orang yang berkorban nazar tadi. Syafiqah ingat tak tadi siapa yang bernazar berkorban tu dia wajib buat korban. Kan? Dia wajib buat korban satu. Lepas tu, lepas orang yang wajib berkorban ni dia dah berkorban dah ni. Dia berkorban. Kalau orang yang berkorban dia tak bernazar tapi dia berkorban, daging dia tu dia boleh 1/3 tu. Tapi kalau untuk orang yang bernazar ni dia berkorban, daging dia tu dia tak boleh ambil langsung. Dia wajib 1 ekor lembu ke, 1 ekor kambing ke, 1 ekor kerbau ke, dia kena bagi semua. 1 ekor tu kepada fakir dan miskin. Itu ingat. Ya, ingat orang yang berkorban biasa maksudnya yang sunat muakkad dengan orang yang wajib bernazar tadi, dia bernazar dia nak berkorban, so dia wajib berkorban dah satu. Hukum dia wajib berkorban dah. Kemudian lepas dia dah berkorban tu dia tak boleh pula makan dia punya daging korban tu. Dia jadi jangan cuba-cubalah. Jangan cuba-cuba ya. Kalau dia nak makan juga dia kenalah masuk korban yang sunat muakkad. Ya. Okey. Kemudian okey, ni habis kat sini. Faham ya? Faham Syafiqah? Faham. Okey, very good. Okey, kemudian ini pula yang korban umum je. Semua orang yang berkorban. Korban sunat muakkad ke, korban yang nazar tu ke, yang wajib tu kan. Orang yang berkorban ni haram. Haram tu maksudnya tak boleh lah. Kalau dia buat dosa. Ya? Haram menjual daging korban. Dia buat bisnes pula dah. Bisnes lah. Tak faham lah kan. Tak boleh. Kan. Dah buat 1/3 kan. Dia simpan kat peti ais, tak masak-masak. Jual lah. Tak boleh. Tak boleh. Baik sedekah. Jangan, tak boleh jual. Jadi bukan daging je tak boleh jual ni. Murid-murid semua. Yang tak boleh tu termasuklah kulit. Kulit lembu, kulit kambing, kulit biri-biri tu kan. Kalau buat baju kulit baju sejuk. Baju sejuk kan, baju sejuk tu kan. Masyuk kan. Tak boleh ya. Lemak yang tak tahulah siapa nak beli ni. Lemak tak boleh jual. Susu. Susu dia tak boleh jual. Susu tu maksudnya macam contoh kan, kita dah beli lembu. Saya beli ni sebab saya nak korbankan dia. Boleh pula perah dulu susu dia jual. Tak boleh juga Tak boleh. So, kita dah niat. Dah niat nak korbankan dia. Tak boleh tak boleh. Kaki dia ke, tulang ke, tak boleh lah. Lepas dia dah meninggal dunia ke, sebelum ke. Sebab masa kita dah beli tu, memang kita dah niat. Untuk ini korban. binatang korban. Tak boleh ya. Haram. Haram tak boleh. Kepala dan bulu. Bulu yang jatuh-jatuh tu pun, kumpul-kumpul jual pun tak boleh. Ingat nak cakap ni betapa haramnya ya. Tak boleh ya. Tak boleh haram ya. Okey, haram tak boleh. Okey. Itu dah faham ya. Jadi sekarang kita pergi soalan ni pula. Jadi soalan agihan daging korban ni kertas 1 jenis soalannya hukum dan alasan. Jadi biasanya ini dia akan masuk hukum dan alasan lah. Ya, kata tugas dia nyatakan, konstruk dia, mengaplikasi dan menganalisis. Okey. Teknik hukum dan alasan sama juga macam tadi. Hukum betul alasan betul 2 markah. Hukum betul alasan salah 1 markah. Hukum salah alasan betul 0 markah. Jenis item untuk hukum dan alasan subjektif respons terhad. Boleh jawab dalam bentuk poin atau jadual. Kenal pasti permasalahan situasi diberikan. Yang ini adalah perbuatan. Ya, kalau yang tadi yang persyarat sah tu, kita kena cari syarat. Kalau yang perkara sunat, kita kena cari perkara tu dimasuk dalam perbuatan perkara sunat ke, perkara wajib ke, perkara haram kan. Ada dalam buku teks semua tu. Yang ini pula perbuatan dia tu. Kan, perbuatan dia menjual ke, perbuatan dia dia mengambil, dia bernazar dan dia mengambil daging korban kan. Ya, jadi perbuatan dia. Dan kalau dia ada soalan pasal agihan daging korban tadi, jawapan dia mesti yang jenis hukum 5 tadi ya. Dan jelas alasan dia ada dalam situasi yang diberikan. Minta maaf salah tekan. Okey. Baik. Okey, ini Ustazah dah bagi tadi tips. Okey, ini contoh soalan berkaitan agihan daging korban. Encik Zairul mengambil 1/3 bahagian daripada daging korban nazarnya kerana dia telah sembuh daripada penyakit barah. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Cepat. Okey, Is. Okey, silakan. Jawapannya haram kerana semua daging korban nazar wajib disedekahkan kepada fakir miskin. Pandai, Is.
Sama tak jawapan Ustazah? Sama. Okey. Kan saya lupa. Okey. Betul. Haram kan? Kenapa haram tadi? Kerana daging korban nazar wajib disedekahkan semuanya. Kan? Bau-bau pun tak boleh ambil. Bau boleh lah ya. Okey. Okey, soalan yang jenis kedua. Luqman menjual kulit lembu korbannya untuk dijadikan rebana. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Okey. Ya, hukumnya haram kerana orang yang berkorban haram menjual daging korban termasuk kulit, lemak, susu, kaki, kepala dan bulu binatang korban. Okey, jadi jelas lah ya. Dia punya alasan pun sama dengan ayat buku teks. Kalau macam tu memang dah confirm dah dapat markah penuh ya Syafiqah. Tapi Confirm. kalau dia bagi je, kulit tu boleh tak? Agak-agak. Siapa boleh jawab tu? Boleh bagi Luqman memberi. Ini soalan baru ni. Tak ada dekat soalan. Memberi kulit lembu korbannya untuk dijadikan rebana. Memberi. Saya boleh jawab? Boleh. Boleh ke tak boleh? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Jufri? Silakan Jufri. Ada? Memberi. Boleh ke? Kalau salah, tak ada masalah. Apa Apa jawapannya? tu? Jawapannya? Haram ke harus? Saya rasa haram sebab memang tak boleh bagi. Okey. Jawapannya kurang tepat. Astaghfirullahalazim. Harus. Jawapannya harus. Kerana yang tak boleh tu jual. Yang haram tu perbuatan jual. Kalau beri, boleh. Kalau sebab apa kita kiaskan dengan sedekah tadi. Yalah, sedekah kan? kan? Sedekah boleh. Kan? Beri boleh, ya. Sebab buat apa dia nak simpan kulit lembu tu? Bagi je lah. Kau orang kan. Buat apa kan? Ya, okey. Betul. Okey. Kemudian hikmah korban. Hikmah ni adalah kebaikan yang kita perolehi. Kalau kita buat korban tu kebaikan apa lain yang kita perolehi. Yang pertama, mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa kita berkorban lah kan. Kita berkorban ni kita spend tenaga, spend duit kan. Untuk menunjukkan kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya. Menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS supaya semangat tersebut menaikkan semangat jihad. Dan sebab Nabi Ibrahim, kita ni nasib baiklah disuruh sembelih korban lembu kan. Nabi Ibrahim lagilah anak. Kan? Nasib baik tak betul. jadi ya. Okey, mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Idul Adha menghimpunkan seluruh umat Islam, tanda bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat supaya rezeki yang diperoleh sentiasa diberkati. Daripada kita belanja beli benda-benda yang kurang berfaedah, baik kita spend untuk ibadat kepada Allah SWT. Jadi untuk hikmah ni dimasuk ke tas satu, jenis soalannya hikmah. Kata tugasnya terangkan, konstruk dia mengaplikasi dan menganalisis ya. Jadi untuk teknik macam soalan hikmah, maksud hikmah ni kebaikan diperoleh kesan daripada melakukan suatu perkara. Untuk soalan hikmah biasanya satu isi dua markah, dua markah ni satu markah isi dan satu markah lagi adalah markah huraian. Dan jenis item untuk hikmah ialah respons terbuka. Maksudnya jawapan dia tidak mesti ikut buku teks, boleh dapat daripada sumber jawapan yang lain dan mesti dijawab dalam bentuk point, tulis dalam bentuk ayat positif sahaja. Jangan letak benda-benda negatif yang tak baik. Mesti kalau hikmah mesti benda baik je. Ya. Dan gunakan perkataan yang berimbuhan men. Ya, barulah nampak hikmah dan mulakan huraian dengan salah satu aksu. A tu agar, K tu kerana, S tu supaya, U tu untuk. So, tip untuk jawab soalan hikmah, berikan kebaikan yang khusus dengan kehendak soalan tersebut. Kalau korban, apa yang berkaitan dengan korban saja, jangan berkaitan dengan umum. Masukkan kata kunci soalan pada ayat jawapan dan boleh mulakan jawapan dengan dapat men apa. Barulah dapat bagi jawapan yang tepat. Ya. Contoh soalan. Terangkan dua hikmah disyariatkan ibadah korban. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Jufri. Okey, silakan. Dia nak tebus balik kesalahan dia. Dua hikmah disyariatkan ibadah korban ialah mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Very good. Selain itu, ibadah korban juga dapat mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana solat sunat Aidil Adha mengumpulkan seluruh umat Islam. Okey, terima kasih Jufri. Ustazah nak highlight, tengok ya, dia guna men. Ya, perkataan yang berimbuhan men. Kemudian dia kebaikan dia khusus.
Tadi ibadah korban mendekatkan diri. Dia guna isi yang mendekatkan diri, kemudian Aidil Adha. Ini adalah cara untuk murid-murid semua jawab soalan hikmah satu ibadat tu, dia mesti bagi kata kunci yang khusus kepada ibadat yang ditanya pada soalan. Didik TV KPM